Limpahan kemakmuran merentasi etnik. Apabila terdapat jurang yang besar antara ekonomi orang Melayu dengan ekonomi orang Cina, maka wujudlah suatu perspektif etnik yang memberi kesan kepada keamanan dalam negara Malaysia. Apabila diteliti, ternyata ketidaksamarataan pendapatan dalam penduduk Malaysia itu berpunca daripada ketidaksamarataan dalam kalangan sesebuah etnik itu sendiri. Ia tiada kaitan dengan etnik lain. Selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Kerajaan Perikatan meneruskan dasar ekonomi bebas yang ditinggalkan penjajah. Pertumbuhan ekonomi agak tinggi. Kadar keluaran dalam negara kasar pada tahun 1956 sehingga 1970 menunjukkan peningkatan yang agak drastik. Namun, faedah tersebut tidak tersalur pada rakyat. Apa yang lebih menyedihkan apabila kita melihat etnik Melayu mempunyai kadar kemiskinan yang lebih tinggi berbanding etnik lain. Malaysia merupakan negara yang didiami oleh masyarakat majmuk. Perpaduan pelbagai etnik akan menyumbang kepada kestabilan sosiopolitik. Negara yang tidak stabil sosiopolitik mempunyai kesan negatif terhadap ekonomi sesebuah negara. Falsafah pertumbuhan dengan agihan menjadi panduan kerajaan kita. Dasar Ekonomi Baru ataupun DEB mempunyai agenda serampang dua mata, iaitu mengetupadukan pelbagai etnik sekaligus menjadi suatu titik permulaan kepada etnik Melayu untuk bergiat dalam bidang ekonomi. DEB berfokus kepada pengagihan yang lebih saksama dalam pemilikan ekuiti korporat antara Bumiputera dengan etnik Cina. DEB menyasarkan untuk mengurangkan paras kemiskinan daripada 50% pada tahun 1970 kepada 16.7% sahaja menjelang 1990. Objektif khusus DEB yang pertama, mengurangkan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan kepada semua etnik. Kerajaan mula meningkatkan kualiti hidup golongan miskin dengan menyediakan perkhidmatan sosial kepada mereka. Kerajaan juga meningkatkan pendapatan dan produktiviti golongan miskin. Kerajaan membuka lebih banyak peluang pekerjaan bagi membolehkan golongan miskin keluar dari sektor produktiviti rendah kepada sektor produktiviti tinggi. Objektif khusus yang kedua, menyusun semula masyarakat supaya pengenalan kumpulan etnik dengan fungsi ekonomi dapat dihapuskan. Ini dilakukan dengan cara meningkatkan bahagian Bumiputera dalam guna tenaga di sektor ekonomi moden. Kemudian meningkatkan bahagian Bumiputera dalam pemilikan saham korporat dan meningkatkan bilangan usahawan Bumiputera dan penguasaan Bumiputera dalam penguasaan korporat. Felda, Mara, Fama, Mardi memperoleh dana yang besar untuk mempercepatkan projek pembangunan luar bandar. Hasilnya, Malaysia mencipta beberapa kejayaan dalam bidang ekonomi. Pada tahun 1960-an sehingga 2007, Malaysia mencatatkan kadar pertumbuhan yang agak tinggi walaupun berhadapan dengan pelbagai kitaran perniagaan dan turun naik ekonomi. Kadar kemiskinan di Malaysia juga dapat dikurangkan daripada 52.4% pada tahun 1990 kepada hanya 5.7% pada tahun 2004. Peningkatan kualiti hidup rakyat juga ditunjukkan dalam Indeks Kualiti Hidup Malaysia, IKHM. Walaupun Malaysia sudah pun mencapai beberapa kejayaan dalam bidang ekonomi, namun terdapat juga beberapa isu dan cabaran. Antaranya, ketaksamarataan agihan pendapatan semakin buruk dalam kalangan kumpulan etnik selepas tahun 1990. Walaupun rekod kecemerlangan ekonomi Malaysia dari segi pertumbuhan semakin tinggi, namun ia tidak diiringi oleh agihan pendapatan yang sama rata dalam masyarakat. Tahun silih berganti, begitu juga dengan strategi ekonomi. Model ekonomi baru diperkenalkan. Program Transformasi Ekonomi dan Rancangan Malaysia ke-10 tahun 2011 hingga 2015 merupakan tonggak penting dalam MEB.
penekanan diberikan kepada sektor swasta bagi menjana pertumbuhan ekonomi. Subsidi juga dikurangkan secara berperingkat bagi meningkatkan kecekapan ekonomi. Konklusinya, kegiatan ekonomi secara umumnya telah meningkatkan interaksi antara pelbagai etnik di Malaysia. Namun, kerajaan perlu menangani isu ketaksamarataan pendapatan dalam negara yang semakin melebar antara yang kaya dengan yang miskin dalam kalangan setiap etnik bagi mengelakkan kegagalan untuk mencapai perpaduan nasional.